semua, kembali bersama saya di JPR dalam My Campus Radio. Gangguan seksual ni sebenarnya benda yang dah lama berlaku, tapi kita perasan sejak pandemik baru hangat dibincangkan, terutamanya di kampus. Jadi hari ini saya membawakan dua orang tetamu, iaitu saya kenalkan Hanis dan juga Adila. So, korang boleh kenalkan diri korang sikit tak? Saya Hanis Haidi. Saya merupakan penganalisis pendidikan dan advokasi di Baik Al-Amanah. Jadi Baik Al-Amanah ini merupakan institut pendidikan bebas yang membuat promote policy and decision making lah di bawah bidang ekonomi, governance, social policy dan sebagainya. Saya sendiri berada di bawah bidang tugas social policy dan human rights yang particularly isu-isu yang berkaitan dengan wanita dan juga kumpulan minoriti. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Bunda. Nama saya Nur Adila binti Syukri, boleh panggil Adila. Saya pelajar tahun akhir bagi program Sains Politik di UKM. Saya juga terlibat dalam satu sekretariat Kita Selamat yang fokus kepada isu gangguan seksual di dalam kampus. Alright, so kita move forward lah pada first question. So, dia akan bagi skala 1 to 5. 1 is jarang, 5 is tak terkawal. So, the question is, adakah gangguan seksual ni dia dah jadi macam masalah dekat kampus? Bagi pendapat saya sendiri, sekiranya kita nak nilaikan frekuensi tersebut pada skala 1 hingga 5, it's quite biased lah I think. But kalau kita lihat pada faktor contohnya macam konteks budaya, contohnya kampus tersebut adakah diorang prone to make sexual jokes, and then ada faktor kesedaran mahasiswa-mahasiswi itu sendiri di kampus berkenaan dengan gangguan seksual. Kalau mereka sedar tentang perkara-perkara tersebut, maka skalanya kuranglah 1 hingga 2. Tapi sekiranya skalanya lebih 4 hingga 5 disebabkan oleh faktor-faktor di mana mereka tidak sedar lagi apakah itu gangguan seksual, dan kita perlu educate them lah on how to be aware about this issue lah di kampus. Kalau Adila macam mana? Okay. Pada pandangan saya pula, jika diberikan skala 1 hingga 5, saya mungkin letak adakah itu masalah, saya akan letak dalam 4/5, di mana saya rasa benda ni sebab kita melihat kepada benda ni selalu berlaku, dan juga macam kadang-kadang kita tak macam ada setengah pelajar dia tak perasan benda ni berlaku, dan ia membuatkan macam susah untuk membuat aduan, susah untuk take further action. So disebabkan benda tu nampak macam tak diambil beratkan, sebab tu dikira macam satu masalah lah. Tapi at the same time saya juga letak sedikit saya juga sedar bahawa adanya saluran dan yang diletakkan di dalam universiti sendiri, iaitu Unit Integrity dan Ombudsman, di mana mereka menyediakan saluran untuk siapa untuk membuat aduan tentang gangguan seksual. Jadi kita lihat benda ni dia satu masalah, tapi at the same time dia ada tindakan ataupun ada satu saluran untuk mengambil tindakan terhadap isu gangguan seksual dalam kampus. Alright. So before kita go further lah untuk dalam khas khususnya pada kampus, so is it gangguan seksual ni dia ditokok tambah dia dipengaruhi oleh budaya barat? Okay, sorry to break the fun, but I don't think gangguan seksual tu semata-mata dikaitkan dengan budaya-budaya tertentu lah, termasuklah budaya barat. Sebab apa? Sebab ia merupakan global issue. Dia juga tidak meletakkan faktor budaya itu sebagai salah satu faktor utama dalam melihat bahawa is it the frequency, the gravity of that gangguan seksual itu serius ataupun tak. Tapi bagi pendapat saya juga, kenapa setengah masyarakat perceive that thing ditokok tambah sebagai budaya barat adalah disebabkan oleh probably the hashtag #MeToo movement di barat lah. Somehow macam nak menyatakan bahawa isu gangguan seksual itu dialami seseorang individu itu tidak serius disebabkan MeToo movement ni. Jadi bagi pandangan saya, salah satu pendapat yang selfish lah kalau kita hanya meletakkan itu sebagai satu benchmark.
Dan disebabkan ini juga disebabkan segelintir netizen yang menyebabkan yang melihat gangguan seksual ini sebagai hanya cukup tambah sebagai budaya barat. So that is why I think pendidikan dan awareness about this issue adalah sangat-sangat penting dan perlu diperluaskan di dalam masyarakat kita. Alright. So kalau Adila? Okay, saya agak setuju dengan pandangan Hanis tadi sebab saya rasa satu gangguan seksual ni bukannya kita hanya macam hanya meletakkan beban kepada di budaya barat sebab ni lah benda ni berlaku, tapi kita kena lihat juga dalam perspektif yang lain. Kiranya kalau kita tengok di Malaysia sendiri, sebelum Me Too movement yang berlaku memang benda tu akan membawa kepada domino effect kepada negara-negara yang membangun macam Malaysia. Tapi kalau kita tengok pada Malaysia, konteks Malaysia sendiri, sejak 1930-an dah ada satu gerakan protes terhadap gangguan seksual di kalangan pekerja estate di Malaysia, di Selangor. Dan kita boleh lihat benda ni bukannya benda yang hanya tertumpu pada barat sebab barat buat, kita buat. Tapi gangguan seksual dah lama berada di mana-mana pun, tapi maybe hanya dipopularkan daripada barat, dan start situ kita boleh nampak isu ni macam berkembang secara pesat lah, terutama pada pandemik dan sekarang. Alright. So according to research daripada Kementerian Sumber Manusia, dia ada 5 bentuk gangguan seksual. So boleh tak kalau korang namakan salah satu bentuk? Okay, I think for me saya nak pilih gangguan secara visual sebab contohnya gangguan visual ni, gangguan seksual secara visual adalah seperti macam menghantar email ke chat or even bahan bacaan di dalam messenger app ke online lah secara maya yang berunsurkan seksual. Jadi kenapa saya memilih bentuk ini adalah sebabkan oleh kita ataupun golongan muda ni, saya lihat kita selalu guna stiker kan, stiker di messenger app ataupun di WhatsApp, Telegram and all that stuff. And kadang di stiker ni kadang tak senonoh kan, betul. And ada orang selesa untuk gunakannya dengan among his or her friends lah. But if you yourself tak selesa dengan penyampaian stiker tersebut, then you have to set the boundaries. Tell them that I tak selesa dengan you hantar this kind of sticker, and they need to respect your decision lah untuk tidak menghantar stiker tersebut kepada kamu lah. So I think that is one thing, one of the contoh. And then another thing is making sexual comments about appearance pun online can be seen as a gangguan seksual secara visual lah. Dan saya lihat gangguan sebegini dilihat macam lazim berlaku apabila mereka memberikan ulasan-ulasan eksplisit about their body. Contohnya macam I can't stop staring at your curves ke apa. So that is too much. So I think that is one of the contoh lah untuk gangguan seksual secara visual. Okay, kalau Adila? Okay, saya akan pilih bentuk gangguan seksual secara lisan. Kalau Hanis dia cerita tentang apa yang berlaku di alam maya ataupun di online, tapi lisan ni kita boleh lihat secara fizikal lah, kira bukan secara macam berdepan lah. Kiranya yang selalu berlaku, mungkin kita boleh pinpoint satu aksi yang di mana orang catcall, orang panggil tepi jalan yang orang stranger yang kita kenal, tapi dia catcall and cakap ayat-ayat macam yang membuatkan kita tak selesa. Itu dikira sebagai gangguan seksual, walaupun selalunya orang cakap gangguan seksual hanya terlibat dengan kesentuhan. Tak, dia juga terlibat dengan lisan, secara lisan, kerana ia mendatangkan rasa yang tidak selesa kepada mangsa. Alright. So kalau macam saya lah, saya akan pilih gangguan psikologi, which is ramai orang dia tak tahu yang gangguan seksual ni ada dalam bentuk psikologi. So korang boleh terangkan tak sikit? From my knowledge, from my pemahaman, gangguan seksual secara psikologi ni dia melibatkan manipulation dari segi emosi, ugutan dan intimidation lah terhadap mangsa secara berlarutan. Okay, bezanya dengan
gangguan secara fizikal. Fizikal dia involve you touch, nampak dan kita boleh rasa. But kalau dari segi psikologi ni dia memang memainkan dengan your mind lah. And then contoh yang kerap berlaku apabila kita menggunakan bahasa seksual secara seksual yang tidak direct, yang membuatkan sindiran seksual kepada mangsa tersebut yang menimbulkan ketidakselesaan lah. Contoh ayat-ayat dia macam your body language seems to communicate more than just words macam tu. So dia nampak sangat-sangat halus, tapi bila you keep on repeating again and again, itulah yang membuatkan mental ataupun emosi mangsa tu kacau lah at the end of the day. Right. So kalau korang diganggu lah secara seksual, apa yang korang rasa? Is it takut ke, hilang kuasa ke, tekanan jiwa ke, or how? Seseorang tu rasa bila diganggu adalah first dia akan rasa clueless, dia macam tak tahu nak buat apa. Sebab tu kita boleh nampak ramai yang macam ambil tindakan untuk senyap, untuk keep it to themselves, tapi sebenarnya at the same time kita boleh nampak juga banyak benda yang berlaku dalam minda dia. Dia rasa takut, contohnya kalau dia kena ganggu di luar, dia akan takut untuk keluar rumah. Kalau dia diganggu di dalam alam maya, di dalam online, dia akan takut untuk be publicly online. So kita boleh nampak benda tu memberi kesan kepada individu tersebut. Alright. So saya nak tanya pada Hanis lah. Okay, saya akan bagi satu macam senario, and then nanti you will choose lah salah satu and nyatakan kenapa. Okay, A is mahasiswi ni, pelajar perempuan ni dia balik hostel, which is dah pukul 9 malam, 10 malam. Tapi waktu balik hostel tu dia dikejar oleh beberapa orang pelajar lelaki yang dia tak kenal. Itu A. So B, dia pelajar perempuan, dia ada group work dengan cosmate dia lah, which is lelaki and perempuan. So tiba-tiba this cosmate lelaki ni buat lawak lucah lah, which is sexualize women. So which scenario yang perempuan sebenarnya cepat trigger and kenapa? Okay, so I think kalau nak bandingkan antara dua tu, dua-dua sama je. Sama je degree of it. But I will choose D sebab dia memang terang-terang menunjukkan yang dia buat lawak lucah during the group discussion. So situasi ni kadang-kadang kita tak terkawal. Kadang kita macam melawak dengan kawan kita secara casual, tiba-tiba terkeluar pula secara sexual jokes. So apa yang kita boleh buat, dan kalau kita berani, just cakap belakang tabir ke apa kan, cakap kat dia personally, I think you dah overstep your boundaries lah. I think you should stop making this kind of jokes sebab saya tak selesa. Jadi lah, bagi tahu your boundaries apa. So if they can take it well, then it's okay. But if you sendiri takut untuk cakap secara personal, dan ajak your friend lah together so that they will maintain professional settings during the group discussion. Alright. So saya nak tanya pada Adila lah, the next question. So dalam satu town hall PMX, dia pernah minta nombor telefon pelajar perempuan. Some mengatakan benda tu macam it's not a gangguan, but some cakap benda tu adalah gangguan. So macam mana opinion Adila untuk situasi ni? Okay, opinion saya adalah mungkin perkara tersebut kita nampak ada dua perspektif. Ada cakap dia gangguan, tapi ada cakap ni bukan gangguan seksual. Pada pendapat saya sendiri, saya rasa mungkin apa yang cakap tu bukan gangguan seksual per se, tapi ia adalah satu behaviour ataupun sikap seksis yang berlaku, yang selalu berlaku. Betul. Bukan berada macam apa yang kita nampak tu sebenarnya dah kira normal dah dalam masyarakat kita, di mana orang akan buat remarks yang seksis, walaupun dia memuji pelajar perempuan tu, tapi at the same time dia meletakkan darjat yang rendah kepada pelajar perempuan tu. Dia nampak macam dia memuji perempuan tu, patut nak puji perempuan tu pandai, tapi saya rasa cara dia tu sangat inappropriate. Kiranya dia boleh cakap benda lain lagi daripada dia minta nombor telefon. So sebab tu nampak macam dia merendahkan perempuan tu, kind of like objectifying the pelajar lah. So benda tu bagi saya tak sihat lah untuk dicakap, dan kita patut cuba untuk elak untuk guna ayat-ayat sebegitu terutama dalam public setting. So seksis ni dengan gangguan seksual, is it like dua benda berbeza ataupun dia boleh masuk dalam gangguan seksual tu?
pada pendapat saya, mungkin kita rasa seksis ni dia bukan gangguan seksual, tapi dia boleh, kalau dibiasakan, dinormalkan, dia akan terjerumus juga untuk biasakan juga gangguan seksual. Mungkin dia minta knowledgeful, kita nampak macam harmless, tapi at the same time kalau benda tu dah biasa dimain-mainkan, dia akan senang lah untuk berlakunya gangguan seksual. Alright. So ini soalan untuk Hanis lah. Okay, saya bagi satu contoh senario. Sheila pergi Sheila pergi ke rumah supervisor tempat kerja selepas waktu bekerja lah. And supervisor dia, waktu dia jumpa tu, dia just pakai towel saja masa, and also dia pakai macam tu waktu perbincangan. So is it menjadi satu masalah if Sheila dia tak kisah, ataupun Sheila ni dilatih oleh sistem? Jadi bagi pendapat saya, hanya memakai kuala je pun dah pelik sebenarnya. I like we all have the time nak pakai proper baju kan, and make your guests feel comfortable lah. Betul kan. So it is understandable kalau Sheila rasa tak selesa dalam settings tu. Ni bukannya masalah tak relax dah kau Sheila, tak ada. But it is really important to address that apa yang Sheila rasa tu, kalau dia rasa tak selesa, is valid kan. So jadi perkara yang boleh dilakukan oleh Sheila dalam situasi ni ialah first, dia kena trust her instinct, and then tell the supervisor, boleh tak kita alihkan perbincangan ini di tempat yang lebih sesuai, dan you dress up properly so that dia lagi professional setting lah kan. Sebab kita ialah bincang walaupun habis waktu kerja, tapi still make your guests feel comfortable lah. Jadi again, never ever rasa takut untuk set your boundaries. Tell them if you tak selesa, and I really hope that the supervisor boleh faham lah keadaan Sheila. Tapi how about those yang macam, yelah sebab kita dah biasa kerja with lelaki perempuan, semua tu waktu malam. So is it macam benda-benda ni semua dilatih oleh sistem, ataupun benda ni sebenarnya kita boleh orang kata macam cegah benda tu? So macam mana? It really depends on you yourself. Kalau you selesa with that kind of settings, then kita tak boleh buat apa lah. But if you rasa, macam tadi I kata, you rasa tak selesa, you rasa macam okay, benda ni tak elok, benda ni tak perlu di go further macam ni, sebab takut nanti kalau kita biarkan, it will go much worse lah kan. So macam I kata, set your boundaries. If you tak selesa, bagi tahu dia, then he needs to respect it lah. Macam tu. Alright. Kita ada soalan for Adila lah, sebab Adila still sekarang ni tengah belajar lagi kan, tahun akhir. So Adila rasa siapa yang patut bertanggungjawab dalam isu gangguan seksual ni bila dia berlaku dekat kampus? Is it macam pentadbiran ke, VC ke, HCP? So siapa yang lagi bertanggungjawab actually? Okay, untuk isu gangguan seksual dalam kampus, pada pendapat saya lah, semua orang bertanggungjawab untuk mencegah dan untuk menjadi bystander, ataupun orang ketiga. Kalau kita nampak, kita terus cegah, kita terus cakap, oh this is not right. Kalau kita yang kena, kita go to unit integrity untuk report ataupun bagi tahu siapa. Tapi apa yang saya percaya adalah ini tanggungjawab semualah, bukannya seorang je yang kena jaga, kena awas, kena pantau semua. Tak, ni tanggungjawab semua. Dan pada masa yang sama, saya rasa dalam kampus sendiri ada dasar ataupun kod amalan yang diletakkan untuk menyelesaikan isu gangguan seksual. Dan saya bagi contoh, kalau di UKM kita ada dasar anti gangguan seksual, dan juga kita ada kod pengendalian dan pencegahan gangguan seksual pada tahun 2021. Kita dah mula benda tu. Jadi dah ada step by step guideline macam mana nak adu dan sebagainya. So perkara tu dah ada. And pada masa yang sama, macam kita ada MPP yang sekarang ataupun Kesatuan Mahasiswa yang sekarang, kita lihat ada usaha proaktif lah terhadap isu gangguan seksual. Contohnya kita ada Sekretariat Siswi di bawah KM UKM, dan ada juga satu program yang dinamakan Peer Support Group, di mana dilantik di kalangan pelajar biasa. Sebab kadang-kadang pelajar yang kena gangguan seksual ni, dia tak rasa selesa untuk terus pergi ke unit integrity, terus pergi jumpa Wisma Aman, tak. Diorang lebih selesa dengan kawan-kawan diorang sendiri. So apa usaha peers ni adalah untuk make sure yang diorang boleh ada someone to reach out to. So kalau diorang kena ganggu ke, diorang ada satu
talian lah dan yang boleh diorang senang nak reach di kalangan peer support group. Dan peer support group ni kita dah ada collaboration dengan unit integrity, dan di situ kita boleh macam kalau orang yang kena ganggu, diorang boleh terus adu dekat unit integrity, dan unit integrity akan handle case tu lah. Dan saya rasa di semua universiti ada that channel lah. So saya rasa penting lah juga untuk kita sebagai rakan-rakan biasa ataupun macam orang yang dekat universiti, kita semua macam be aware ataupun kita sedar yang ada satu aduan khas untuk gangguan seksual. So kita boleh terus adu. Tak, sebab kalau kita nak pergi ke police station ke polis yang kat luar, dia mungkin rasa benda ni macam tak penting, and banyak kes yang jadi lambakan kes dekat balai polis. Jadi saya rasa satu institusi yang baiklah oleh universiti untuk adakan unit integrity. Alright. So ni soalan untuk berdua lah. So harus ke like media dekat kampus ni dia buat liputan tentang gangguan seksual? Sebab apa yang macam Priya nampak sebenarnya tak banyak like universities dia buat benda tu. Yang saya nampak is now UKM lah, dia ada buat macam program Kita Selamat, dia ada peer semua tu. Tapi macam kalau universiti lain macam kita kurang nampak. Mungkin ada tapi kurang nampak. So apa pandangan kurang? Okay, pandangan saya based on kami punya perbincangan dengan unit integrity, mereka cakap tak perlu adakan liputan media, and kita tak perlu macam hebahkan ke social media pasal isu-isu gangguan seksual dalam kampus, terutamanya sebab diorang nak menjaga nama baik universiti, nama baik kampus. Tapi pada pandangan saya juga, kalau benda ni macam kita dah saluran betul kiranya, tapi kalau saluran tu tak berkesan, kita rasa macam tak capai pun matlamat untuk dapatkan keadilan dalam kes gangguan seksual, saya rasa tak ada masalah untuk kita pergi ke media. Sebab saya rasa daripada situ kita akan create awareness, satu kesedaran dalam kalangan masyarakat, dan juga untuk mendapat bantuan. Sebab kita boleh lihat kenapa berlakunya macam isu dekat baru-baru ni ada make school a safer place. Ya, betul. Sebab saluran yang dia pergi tak boleh guna, tak boleh pakai. So sebab tu dia pergi ke social media. So benda ni saya rasa macam netizen ataupun orang yang dekat dalam internet dah sedar macam benda ni this is bad, and diorang akan support. So kita boleh nampak juga kes baru-baru ni, kes stalking yang berlaku. So kita nampak support pada masyarakat juga. So daripada situ saya rasa macam tak ada masalah untuk pergi ke media, tapi at the same time kalau ada saluran yang betul, kita pergi dulu. So kalau Hanis macam mana? I think for me betul lah apa yang Adlan kata. Just nak tambah, kalau kita ada ni liputan media about isu gangguan seksual di kampus, it create pressure untuk change. Suara daripada orang yang memerlukan mangsa ni sendiri, suara ni yang dia nak guna platform yang lebih luas untuk mereka tahu apa yang dia telah hadapi. Jadi tindakan ini akan sedikit sebanyak dapat menangani isu gangguan seksual yang akan berlaku di masa akan mendatang lah. Dan at the same time kita juga kena melihat kepada ethical reporting lah. You sendiri kena respect what is it called, the kalau persetujuan mangsa itu sendiri. Kalau dia kata okay, dia nak buat liputan, dan okay, go for it. But if dia tak nak, dia rasa malu ataupun dia tak adalah orang tahu pasal kes tersebut, just buat belakang tabir je, tak perlu nak meluaskan the whole world to know about it lah, macam tu. And the media juga boleh memberikan atau share saluran macam ni lah, saluran yang betul, talian-talian yang boleh membantu mangsa di luar sana untuk mereka bercerita tentang apa pengalaman buruk yang mereka telah hadapi tersebut. Alright, so kita dah penghujung rancangan kita lah, kita punya podcast. So ada tak any last word daripada korang berdua? So my last word is, macam saya katakan dia, ulang lagi, if you rasa tak selesa, rakan-rakan you ada buat apa-apa gangguan yang berunsur seksual terhadap you, set your boundaries so that they will respect you as a human being.
So if you yourself ada pernah mengalami gangguan seksual, you are not alone. I bet there are plenty of people out there yang probably ada merasa sebelum ini juga, dan sekiranya you takut untuk tampil ke hadapan dan kita ada macam Adilah, kita selamat boleh ke saluran yang betul lah untuk menceritakan pengalaman anda semua. Okay, Adilah? My last word untuk semua di luar sana adalah satu, jadilah bystander yang bagus. Sekiranya kita nampak macam orang tu diganggu ataupun kita nampak perkara tu berlaku depan mata kita, kita try untuk stop benda tu. So tu satu. Dan dua, tahu hak anda, tahu kat mana boundaries yang anda nak letak. So it's okay to set boundaries and it's okay to ask for help. So terutama dalam kampus, ada pelbagai channel yang boleh membantu anda, dan juga saya rasa itu saja kot, stay safe. Alright, kita dah habis show. So apa yang saya boleh conclude ialah kalau tak selesa apa-apa, seek for help. Sebenarnya cerita lah, buat report ke atau bagi tahu orang yang terdekat dan sebagainya. So saya nak ucapkan terima kasih pada Hanis dan Adilah sebab sudi join interview podcast kita pada hari ini. Jadi jangan lupa follow social media My Campus Radio di Facebook, YouTube, Instagram dan lain-lain lagi. Jangan berubah bersama My Campus Radio. Terima kasih. Bye.